Lokasi Kota Batu Johor Lama jaraknya lebih kurang 30 km dari bandar Kota Tinggi melalui jalan utama Kota Tinggi Desaru dan Keteluk Sengat. Bersebelahan dengan kota ini terdapat perkampungan tradisional Melayu iaitu Kampung Johor Lama. Kedudukan Kota Batu terletak di atas bukit, sebelah kiri menghilir Sungai Johor, lebih kurang 14 km jauhnya dari muara Sungai Johor. Kota yang dikenali sebagai Kota Batu ini mengambil nama sempena kedudukannya yang terletak di sebuah tanjung, iaitu Tanjung Batu, dan sebahagian besar binaannya diperbuat dari susunan bongkah batu. Sultan Alauddin Riayat Shah II memindahkan pusat pemerintahan ke Johor Lama sekitar tahun 1540. Kota Batu sangat berbeza struktur binaannya jika dibandingkan dengan kota-kota sebelumnya, iaitu Kota Kara dan Kota Sayong. Kedudukan kotanya juga sangat strategik, di atas bukit membolehkan jarak pandang yang luas, serta dapat mengawasi pergerakan kapal-kapal musuh yang melalui Sungai Johor. Kedudukan Johor Lama yang tidak jauh dari muara Sungai Johor dan sungainya yang lebar dan dalam sangat sesuai untuk dijadikan sebagai pelabuhan perdagangan. Menurut catatan sejarah, kota yang pernah dijadikan pusat pemerintahan beberapa sultan juga pernah ditinggalkan dan dibaiki semula sepanjang tempoh pemerintahan Kesultanan Johor Lama. Misalnya, pada tahun 1564 pernah ditinggalkan oleh Sultan Muzaffar Shah. Pada 1573 pula dibaiki semula dan dijadikan pusat pemerintahan oleh Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II. Namun ditinggalkan semula pada tahun 1578 akibat serangan Portugis. Begitu juga sewaktu pemerintahan Sultan Mahmud Shah II pernah dijadikan sebagai istana higab baginda. Menurut catatan Portugis, pada 1587, Johor Lama merupakan tempat yang cantik. Terletak di atas bukit, memanjang di tebing Sungai Johor. Sekeliling pertempatan ini dipagar dengan kayu yang sangat kukuh. Tidak beberapa jauh arah ke hilir sungai ini, terdapat sebuah kota yang dipanggil Kota Batu. Kota ini kukuh dan hampir menyerupai Kota Batu orang Portugis di Melaka. Keadaan sekarang, hanya sebahagian tembok Kota Batu ini yang masih dipelihara, manakala yang lainnya sudah tidak kelihatan lagi. Di bahagian luar tembok yang menghadap Sungai Johor telah ditumbuhi pokok-pokok buluh dan pohon-pohon kayu serta dipenuhi semak belukar. Dalam kawasan Kota Batu ini juga terdapat bangunan yang dikenali sebagai Museum Kota Johor Lama. Pembinaan museum ini bermula pada bulan Ogos 2004 dan siap sepenuhnya pada bulan Februari 2007. Museum ini merupakan satu-satunya museum yang dibangunkan secara in situ di satu kawasan yang pernah melakar sejarah penting dalam perkembangan sejarah negeri Johor dan negara amnya. Sudah tentu, fungsi utama museum ini adalah untuk memberikan maklumat dan gambaran yang lebih jelas kepada mereka yang mencintai sejarah untuk mengetahui dengan lebih mendalam peranan kota Johor Lama yang pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Melayu yang penting selepas era kejatuhan Kesultanan Melaka pada 1511. Kesinambungan warisan kegemilangan kerajaan Melayu Melaka terus bertapak di Johor dan telah mewarnai sejarah tempatan ketika itu, terutamanya di sepanjang Sungai Johor. Episod ini turut memainkan peranan yang penting dalam pemerintahan Johor. Walaupun sejarah boleh dimanipulasi, namun ia sukar untuk dibohongi. Menjadi kebiasaan, di setiap kewujudan kota lama pasti terdapat makam dan kubur-kubur lama. Begitu juga di kawasan Kota Batu Johor Lama. Antaranya makam yang terdapat berhampiran dengan bangunan museum dan makam-makam yang terdapat di Kampung Johor Lama. Kebanyakan kubur-kubur yang terdapat di kampung ini bernisankan batu nisan lama. Menurut catatan sejarah, pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah II memerintah Johor dan jajahan takluknya dari 1528 hingga 1564. Walaupun pusat pemerintahannya di Johor Lama, baginda ada kalanya meninggalkan kota lama, melawat jajahan takluknya sekitar Pulau Bintan, Indagiri, Kampar, Siak dan sebagainya. Malah, semangat untuk merampas kembali Melaka dari Portugis tidak pernah pudar sebagaimana usaha ayahandanya. Sejak terbinanya Kota Batu yang besar dan kukuh dan menjadi pusat pemerintahan,
jelas menampakkan penguasaannya terhadap tanah jajahan takluknya. Namun, terdapat ahli sejarah yang mengatakan Sultan Alauddin hanya benar-benar tinggal tetap dan memerintah kerajaan Johor di Kota Batu mulai tahun 1545. Memandangkan Kota Batu merupakan sebuah kota yang sangat hebat, kerajaan Sultan Alauddin merupakan ancaman terhadap musuh ketatnya, iaitu Portugis, dan pada masa yang sama, Aceh juga sedang cuba menguasai jalur perdagangan dan politik di Selat Melaka, sehingga sering berlaku peperangan antara tiga kuasa besar di rantau Selat Melaka, iaitu Aceh, Portugis dan Johor. Pada Jun 1551, Angkatan Perang Johor dibantu Angkatan Perang Perak, Pahang dan Jepara pergi menyerang Portugis di Melaka. Setelah dapat menguasai sekitar luar Kota Melaka, Kota Melaka dikepung selama lebih kurang 3 bulan lamanya dan Portugis hampir kalah ketika itu. Kepungan Kota Melaka telah dapat menyekat bekalan makanan, bukan sahaja kepada mereka yang tinggal di dalam kota tersebut, malah kepada penduduk di sekitarnya. Namun setelah mendapat perkabaran satu angkatan Portugis yang besar akan datang ke Melaka dan dikatakan akan menyerang Johor, Perak dan Pahang, berundurlah angkatan perang yang diketuai oleh Johor dan pulang untuk mempertahankan negeri masing-masing. Pada 1564, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, Sultan yang memerintah Aceh dari 1537 hingga 1568, telah menghantar satu angkatan perang yang besar, lalu menyerang Aru. Setelah menyerang Aru, angkatan Aceh datang pula ke Johor dan menyerang Kota Batu. Walaupun tidak mudah untuk menawan Kota Batu, namun akhirnya Johor tewas juga. Sultan Alauddin serta keluarganya ditawan, lalu dibawa ke Aceh dan baginda dijatuhi hukuman bunuh di Aceh. Baginda disebut dengan gelaran Mahrum Sahid di Aceh. Menurut sejarah Johor, Sultan Alauddin memerintah Johor dan jajahan takluknya selama lebih kurang 36 tahun. Setelah mengalahkan Johor, Sultan Aceh mengahwinkan seorang putrinya dengan Raja Muzaffar, yakni anak almarhum Sultan Alauddin Riayat Shah II. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar juga telah mengangkat Raja Muzaffar sebagai Sultan Johor secara de facto dan menghantar balik ke Johor untuk memerintah Johor menggantikan almarhum ayahandanya. Pada 1564, Raja Muzaffar yang menjadi Sultan Johor ketiga digelar dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah, memerintah di Kota Batu, Johor Lama. Walaupun Sultan Aceh yang mengangkat Sultan Muzaffar Shah sebagai pengganti ayahandanya, namun hakikat sebenarnya baginda tidak mahu menjadikan Johor di bawah takluk Aceh. Setelah berbincang dengan pembesar-pembesar, baginda mengambil keputusan memindahkan pusat pemerintahannya dari Kota Batu ke satu lokasi dipanggil Seluyut. Sebenarnya, baginda bimbang jika kekal di Johor Lama, suatu hari nanti sudah tentu Aceh akan datang juga untuk menyerang. Sejak bersemayam di Seluyut, Seluyut menjadi pusat pemerintahannya dan Seluyut bertambah maju dan ramai penduduknya. Pada 1570, Sultan Muzaffar Shah mangkat dan dimakamkan di Seluyut. Baginda juga disebut marhum mangkat di Seluyut atau marhum Seluyut. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, Raja Umar bergelar Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II, iaitu Sultan Johor kelima, yang memerintah di Seluyut setelah kemangkatan Sultan Abdul Jalil Shah I. Pada 1573, telah memindahkan pusat pemerintahan dari Seluyut ke Tanah Putih dan kemudiannya ke Kota Batu, Johor Lama. Baginda hanya memerintah di Seluyut selama lebih kurang 2 tahun sahaja. Alasan berpindah dari Seluyut ke Johor Lama, Seluyut dikatakan tidak sesuai lagi untuk didiami, ramai rakyat yang sakit dan meninggal dunia. Kubu pertahanan Kota Batu telah diperbaiki dan diperkukuhkan lagi dengan persenjataan yang lengkap. Semasa awal pemerintahan baginda telah menjalin persahabatan dengan Aceh dan membenarkan kapal-kapal Aceh berdagang di Johor. Persahabatan ini tidak disukai oleh Portugis, lalu menyerang Johor Lama pada 1576 dan sekali lagi pada 1578. Namun tidak berupaya untuk mengalahkan Johor. Pada 1582, Aceh di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Mansur Shah yang memerintah Aceh dari 1577 hingga 1585 telah datang menyerang Johor Lama dan Kota Batu. Namun dengan adanya bantuan tentera Portugis dari Melaka, telah menyelamatkan Johor dari serangan tersebut. Pada 23 Julai 1587,
Portugis pula menyerang Johor Lama lalu membakar semua rumah-rumah di Johor Lama dan memusnahkan pusat pemerintahan Kota Batu. Banyak harta benda kerajaan Johor dirampas oleh Portugis, seperti 800 pucuk meriam gangsa, 1,200 buah perahu besar dan kecil, serta barangan emas dan perak Kesultanan Johor. Askar-askar Portugis juga menyerang sebuah kubu kecil yang dikenali sebagai Kubu Budak yang terletak di seberang sungai Johor Lama. Akhirnya pada 15 Ogos 1587, Kota Batu dan Johor Lama jatuh ke tangan Portugis sepenuhnya. Serangan tersebut adalah akibat dari balas dendam terhadap tentera Johor yang telah menyerang dan mengepung Kota Melaka pada 6 Januari 1587. Sultan Ali Jala Abdul Jalil Shah II dan pengikutnya melepaskan diri mudik ke hulu Sungai Johor. Pada akhir Ogos 1587, baginda mula bersemayam dan membina pusat pemerintahan baru di Batu Sawar. Setelah Johor Lama ditinggalkan oleh Sultan Ali Jala Abdul Jalil Shah II, Johor Lama menjadi sepi berpuluh tahun lamanya. Sultan Mahmud Shah II juga dikatakan pernah tinggal di Johor Lama. Menurut catatan seorang ahli pelayaran berbangsa Inggeris bernama Alexander Hamilton pada tahun 1695, dia telah melawat ke Sungai Johor dan singgah di Johor Lama. Sewaktu di Johor Lama, dia telah berjumpa dengan Sultan Mahmud Shah II yang ada di situ. Menurut Hamilton, tempat semayam Sultan Mahmud sebenarnya ialah satu tempat lebih kurang 20 batu ke hulu dari Johor Lama. Mungkin apa yang dimaksudkan oleh Hamilton ialah Kota Tinggi, kampung makam di bandar Kota Tinggi sekarang. Hari ini, kita hanya mampu bernostalgia dan mengimbas kembali sejarah yang telah berlalu ke atas bekas kota yang telah musnah. Jika dahulu ia merupakan sebuah kota yang tersergam indah dan binaan istananya yang melambangkan kekuasaan dan kemegahan bangsa Melayu pada suatu ketika dahulu. Dan pada suatu ketika dahulu, Johor Lama merupakan tempat berkumpulnya para pedagang timur dan barat. Malah ia juga dihuni oleh golongan bangsawan, para pembesar Melayu yang berkedudukan tinggi dalam masyarakat dan rakyat jelata. Namun, kini Johor Lama hanya merupakan sebuah perkampungan Melayu tradisional dan bekas kota yang hanya sekadar menjadi tempat kunjungan para pelawat, terutama sekali kepada mereka yang meminati sejarah bangsa. Dan demikianlah peredaran masa yang berlaku ke atas Kota Batu Johor Lama.